Okey, kita terus masuk ke bahagian pengenalan. Pemecatan konstruktif adalah salah satu kaedah yang dibenarkan oleh undang-undang yang memberikan hak kepada pekerja untuk menamatkan kontrak perkhidmatan tersebut dengan pihak majikan secara terus. Okey, pemecatan konstruktif membolehkan pekerja Abdul Halim bin Yazid untuk diberhentikan daripada lokal MFG International Sdn Bhd kerana disebabkan oleh majikan yang sudah menunjukkan sikap tidak mahu mematuhi kontrak perkhidmatan. Pekerja tersebut boleh menamatkan kontrak perkhidmatan tersebut jika majikan anda bersalah sehingga sampai ke dasar kontrak antara pihak majikan dan pihak pekerja tersebut. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Fakta kes. Awal kes yang dikemukakan adalah kes yang berlaku antara Focal MFG International Sdn Bhd dengan pihak responden iaitu Abdul Halim bin Yazid. Kes ini adalah berkaitan tentang pembuangan kerja secara konstruktif Abdul Halim bin Yazid pada 28 bulan 6 2016 oleh Focal MFG International Sdn Bhd bawah Seksyen 20 dalam kurungan 3 Akta Perhubungan Perusahaan. Kes ini telah dirujuk oleh Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia ke Mahkamah Perusahaan menurut peruntukan Seksyen 20 dalam kurungan 3 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 pada 17 bulan 4 2017 dan telah diterima oleh Mahkamah pada 19/4/2017. Pada tarikh 1 bulan 4 2014, Abdul Halim telah dilantik sebagai pengurus besar mengikut surat pelantikan dengan pendapatan bersih sejumlah RM10.085.25 sen sebulan. Pelarasan gaji terakhir telah dibuat pada Januari 2015 dengan pendapatan bersih sejumlah RM18.000 sebulan. Abdul Halim bin Yazid telah melaksanakan tugasan yang telah dipertanggungjawabkan tanpa gagal. Mulai November 2015, syarikat Focal MFG International Sdn Bhd telah gagal membayar gaji kepada Abdul Halim bin Yazid. Desember 2015, syarikat Focal MFG International Sdn Bhd telah menarik balik kereta syarikat yang digunakan pakai oleh Abdul Halim bin Yazid. Abdul Halim bin Yazid masih belum menerima gaji bersih daripada syarikat Focal MFG International Sdn Bhd apabila Abdul Halim bin Yazid bertanya kepada pengurus kewangan dan sumber manusia iaitu Tuan Haji Yusuf Abdullah. Beliau telah diminta oleh Abdul Halim merujuk perkara berkenaan kepada Nik Muhammad Hanin bin Nik Muhammad Kamal iaitu pengarah syarikat. Selanjutnya, syarikat Focal MFG International Sdn Bhd telah memotong kemudahan talian telefon mudah alih dan juga berhenti membayar sebarang bentuk allowance dengan tidak memberi sebarang notis. Akhir sekali, syarikat Focal MFG International Sdn Bhd telah menukar kunci bilik pejabat serta mengunci barangan pribadi Abdul Halim bin Yazid tanpa memberi sebarang notis. Abdul Halim bin Yazid hanya menyadarinya apabila gagal untuk masuk ke dalam pejabatnya pada 20 bulan 6 2016. Pada 28 bulan 6 2016, Abdul Halim bin Yazid telah dibenarkan hadir untuk mengambil barangan pribadinya. Abdul Halim bin Yazid telah diiringi oleh pengurus pembelian yaitu Encik Kwan. Tiada pegawai lain yang hadir. Abdul Halim bin Yazid turut menyerahkan surat peletakan jawatan memandangkan syarikat Focal MFG International Sdn Bhd tidak mengeluarkan notis pemberhentian. Tindakan syarikat Focal MFG International Sdn Bhd ini jelas dilakukan dengan niat jahat atau malafide dan telah menganiayai Abdul Halim bin Yazid sebagai pekerja di syarikat Focal MFG International Sdn Bhd. Tiada sebarang surat rasmi atau sebarang notis rasmi dikeluarkan kepada Abdul Halim bin Yazid. Tindakan syarikat Focal MFG International Sdn Bhd adalah tanpa sebab atau alasan yang adil dan wajar. Abdul Halim bin Yazid ingin mendapatkan semula perbelanjaan serta gaji yang tertua kepada syarikat Focal MFG International Bhd. Syarikat Focal MFG International Sdn Bhd kedua dan ketiga memaklumkan kepada mahkamah bahawa gaji yang tertunggak kepada Abdul Halim bin Yazid berlaku semasa Abdul Halim bin Yazid di dalam syarikat Focal MFG International Sdn Bhd yang pertama. Syarikat Focal MFG International Sdn Bhd kedua dan ketiga mengatakan bahawa syarikat Focal MFG International Bhd pertama yang bertanggungjawab membayar gaji tertunggak kepada Abdul Halim bin Yazid. Tetapi syarikat Focal MFG International Sdn Bhd telah digulungkan pada 10 bulan 7 10/10/2007. Abdul Halim bin Yazid sepatutnya memfailkan tuntutan kepada Jabatan Insun LC. Abdul Halim bin Yazid tidak membuat apa-apa dakwaan berkaitan dengan penipuan atau sebarang penyitaan pribadi ke atas syarikat Focal MFG International Sdn Bhd kedua dan ketiga. Syarikat Focal MFG International Sdn Bhd kedua dan ketiga mengucapkan bahwa mereka tiada kaitan dengan tuntutan yang dibuat oleh
Abdul Halim bin Yazid. Sekian. Berdasarkan kes, terdapat bukti yang jelas oleh Mahkamah Perusahaan bahawa pemberhentian secara konstruktif ke atas Abdul Halim bin Yazid berlaku pada 26 hari bulan 6 2016. Gaji pokok terakhir yang diterima oleh Abdul Halim bin Yazid ketika itu ialah 18,000, adalah menjadi amalan mahkamah apabila mengawardkan pembayaran gaji belakang, backwards payment. Bayaran ini hendaklah tidak melebihi 24 bulan dari tarikh penamatan kerja tersebut. Mahkamah mengawardkan pampasan seperti RM18,000 kali 24 bulan dan ditolak 40%, iaitu bersamaan dengan RM259,200. Adalah juga menjadi amalan mahkamah untuk mengawardkan pampasan seperti ganti rugi, pengembalian ke jawatan asal, reinstatement, berlandaskan formula 1 bulan gaji bagi setiap tahun genap perkhidmatan Abdul Halim bin Yazid dengan syarikat Focal FMG International Sdn Bhd. Abdul Halim bin Yazid telah berkhidmat di syarikat Focal MFG International Sdn Bhd selama 2 tahun 2 bulan 28 hari, iaitu mulai 1 April 2014 sehingga pemberhentian secara konstruktif pada 28/6/2018 untuk pampasan sebagai ganti rugi pengembalian ke jawatan asal. Oleh itu, mahkamah mengawardkan 18,000 kali 2 bulan bersamaan dengan RM36,000. Manakala perintah pula, mahkamah dengan ini memerintahkan syarikat Focal FMG International Sdn Bhd untuk membayar kepada Abdul Halim bin Yazid wang sejumlah RM295,200 wang Malaysia sahaja. Pembayaran adalah terus kepada yang pihak menuntut Encik Abdul Halim bin Yazid dalam tempoh 30 hari dari tarikh award yang diperuntukkan pada tarikh 5 Mac 2020.